Jadi kiriman selanjutnya ingin saya ketengahkan dalam rancangan MJ12 datang daripada Mbak Yuli. Mbak Yuli adalah seorang pekerja dari Indonesia yang bertugas di Singapura. Katanya Mbak Yuli, Casey, saya ingin berkongsi. Ini saya cuba terjemahkanlah seberapa faham sebabnya ini bahasa yang digunakan. Baik, Mbak Yuli kata ini tentang satu kejadian berlaku di kampungnya, iaitu di Surabaya, dan peristiwa ini di dalam kamar ataupun dalam bilik tidur lah. Dalam bilik tidur ni ada cermin, dan cermin ini adalah satu-satunya cermin dalam rumah kami. Tidak ada cermin yang lain. Jadi cermin ini digunakan oleh saya. Kata waktu itu masih belum berumah tangga. Saya sebagai seorang anak gadis berusia 16 tahun. Jadi adik-beradik saya semua adalah perempuan. Ya, saya adalah yang tengah, dan saya ada lagi 2 orang kakak dan seorang adik bongsu. Kita ada 4 orang. Ibu dan yang menjaga kami, ayah, telah pun meninggal dunia. Pengalaman Pak Yuli menceritakan tentang cermin di dalam rumah. Ibu seringkali mengingatkan saya kalau waktu di kampung ni bulan mengambang, jangan lihat pada cermin, jangan duduk lama-lama depan cermin, bulan mengambang. Waktu-waktu lain mungkin boleh, tapi oleh kerana ibu ingin kami terbiasa dengan tidak melihat cermin pada waktu malam, dan pada waktu bulan mengambang, ibu melarang kami melihat cermin pada waktu malam, khususnya kalau tidak ada apa-apa kepentingan, kata Mbak Yuli. Jadi pada suatu hari, saya ni sebenarnya waktu itu baru sahaja beli getah rambut. Yalah, Casey, dulu di kampung hidupnya susah. Jadi getah rambut yang saya beli ni memang cantik sangat. Jadi saya ni tak sabar nak cuba di getah rambut yang dibeli itulah. Nak duduk depan cermin, nak cuba tengok rambut bagaimana yang boleh saya ikat. Jadi saya dengan adik saya, adik bongsu ni lah, saya kan yang tengah. Jadi dengan adik bongsu masuk ke dalam bilik, kamar tidur ni, kata beliau, tutup pintu. Dan kami pada malam itu tidak terfikir pun waktu itu adalah waktu bulan mengambang. Ya, bulan mengambang penuh lah. Dia tak boleh bulan mengambang setengah, 3 suku, 4 suku tak boleh. Kata Mbak Yuli, bulan mengambang penuh. Memang tidak dibenarkan. Ya, waktu di kampung saya di Surabaya ini, waktu bulan mengambang penuh, kata ibu saya lah, memandang ke arah cermin pada waktu maghrib, itu waktu malam. Jadi saya pun pulang ke rumah dengan segera saya memanggil adik saya. Adik, sini. Ni aku baru beli ni, jom. Jadi kita pun masuk ke dalam bilik, tutup pintu tanpa diketahui oleh ibu. Sedangkan main dengan rambut, adik aku bantu akulah ikat rambut. Ya, ke kiri, ke kanan, ke belakang, depan. Tengok, wah cantik betul lah getah rambut yang dibeli ni. Dan adik aku pun mau cubalah. Jadi dia duduk di depan dan aku sedang andu. Dan waktu aku sedang andu betulkan rambut adikku, kata beliau ketika dia sedang betulkan rambut, ikat dah kiri kanan ke bawah ponytail, aku perasan di belakang aku macam ada orang jenguk. Jadi adik aku sedang duduk di hadapan, di atas bangku. Aku berdiri di belakangnya sedang ikat getah pada rambutnya. Di belakangku ada orang lagi, seorang perempuan, matanya besar, bulat, terbeliak, dan hanya nampak bahagian mata sedang menjenguk daripada celah bahu, leher, macam ada orang pandang, tengok senyum, lama ditenung. Aku terdiam seketika. Kemudian adik aku, Yuli, kenapa berhenti? Tanya adik aku. Yuli, kenapa? Aku diam lagi. Aku cuba ikat lagi. Sekali lagi benda tu menjelma. Kali ini di bahu sebelah kiri. Menjelma antara bahu dengan leher. Di sudut itu macam nampak orang terjenguk. Yuli, kenapa dengan kamu ni? Tanya adik aku. Aku berhenti, aku kata, adik, bilalah, enggak bisa lah adik. Kita hentikan aja lah. Bila aku menjenguk di jendela bilik kamar tidurku, ya Allah, bulan mengambang penuh. Casey, nak tahu tak sebabnya? Satu ketika dahulu, ibu aku pernah ceritakan di kampungku ada seorang wanita yang telah pun membunuh dirinya di depan cermin waktu bulan mengambang, sambil dia mengambil pisau mengerat
tangan kiri dan kanan, nadinya di sebelah kiri dan kanan. Bila dia kerat, sambil tu dia kata, bulan mengambang, bulan mengambang, nanti kau lihat ku datang, datang. Bulan mengambang, bulan mengambang, nanti kau lihat ku datang, datang. Dia sebut, dia menyanyi, sampaikan darah mengalir habis. Dia mati secara perlahan-lahan di hadapan cerminnya. Bila dia meninggal dunia, tersebar berita mengatakan, bila bulan mengambang, jangan lihat pada cermin waktu maghrib saja, sebab dia akan datang. Dan Casey memang benar, aku dengan adikku diganggu. Tapi nasib baiklah, dapat bantuan menghalau benda itu supaya tidak menghantui kami lagi. Terima kasih ya Casey, kerana sudi memilih kisahku dari Surabaya, Mbak Yuli. Aku suka ngefans sama misteri jam 12. Yang lain boleh cuba 669-11-897, silakan. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Saya Cik Ramli ya. Cik Ramli, buat panggilan dari mana Cik Ramli? Dari Bukit Panjang. Dan Cik Ramli ada kisah pengalaman tentang apa Cik Ramli? Silakan. Ada juga. Dengar-dengar cerita ni seronok juga kan. Jadi cuba dapat pula. Tentang apa Cik Ramli? Silakan. Ini kisah ni dah 2-3 tahun yang dulu lah. Okey. Jadi kawan saya ni dia piknik lah dekat ni Pantai Changi. Jadi kawasan mana pun saya tak mau cakap lah kan. Jadi dia telefon saya lah, dia datang lah sini, dia duduk-duduk kan. Tapi saya memang orangnya kaki pancing. Jadi saya kebetulan malam tu saya tak bawa barang-barang pancing lah. Saya datang cuma nak duduk-duduk saja kan, teman-teman kan dia dengan family tu lah. Kali saya cakap dengan dia, marilah kita pergi tengok-tengok orang mancing dekat sana kan, kat batu tu. Okay, saya pun duduk lah, berbual dengan orang pancing tu. Kebetulan saya nampak ada kelibat tu. Kelibat daripada laut tu, ada kelip terus naik ke pokok. Jadi saya tak mahu kasih tahu kawan saya lah, mungkin nanti dia seram ke apa kan. Jadi kebetulan bila saya beredar dari tempat tu, saya nampak pokok tu, Casey tahu apa, dia punya gegar tu macam nak roboh pokok tu. Satu pokok je. Pokok tu saja yang bergoyang, lain pokok tak bergoyang. Jadi saya kebetulan tu kat kawan ada sebelah. Saya cakap, kau tengok tu nampak pokok tu tak? Tengok kenapa tu? Saya cakap lah, bendala tu dah naik ke atas. Saya cakap kan, dia naik. Ya anak aku kat bawah. Dia cakap kan. Habis saya cakap kan, dia tak ada. Kita kena kacau dia. Aku jangan bimbang. Saya cakap dengan dia kita lah. Jadi dia cakap, mana kau tahu? Saya cakap, aku dah nampak daripada kelibat laut tu. Dia dah naik ke atas. Saya cakap dengan dia. Jadi sengaja aku tak nak panggil kau. So kau tengok. Tempat ini ada benda yang gini lah. Dia cakap dengan dia. Dia kalang kabut lah. Dia cakap dengan saya, aku nak pack lah, aku nak suruh bini aku dengan anak aku semua balik. Aku tak nak overnight. Itulah pengalaman saya lah. Yang 2 tahun lepas lah, insyaAllah. Terima kasih Terima kasih. Kembali, silakan hubungi saya 669-11897. Okey, ini peristiwa yang dikongsi sama ini berlaku beberapa tahun yang lalu. Pengalaman ini diceritakan satu kejadian yang menakutkan sangat-sangat berlaku di tempat tugas. Ini kiriman daripada mana pula? Okey. Ini kisah daripada Azhar berkongsi peristiwa ini untuk Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Casey, kejadian ini berlaku di tempat saya bertugas dan saya ni ada kalanya akan stay up late ataupun akan balik liwat lah di tempat office saya. Saya bekerja dengan sebuah syarikat kecil, not many of us ataupun tak begitu ramai orang, tak begitu ramai pekerja dalam syarikat ini. Saya ada satu bos yang baik sangat-sangat dan kawan-kawan kerja saya termasuk saya, kawan-kawan kerja termasuk beliau, semuanya lebih kurang dalam 6 orang. Termasuk 2 part-timer yang hanya bekerja pada waktu-waktu sibuk saja. Jadi beliau berkongsi pengalaman menceritakan di sini
Saya ringkaskan kisah. Salah seorang daripada working colleague kawan sekerja kami, dari 6 orang yang kerja sepenuh masa ni, salah seorang daripada teman saya ni dah meninggal dunia. Dia meninggal kerana kemalangan jalan raya, menunggang motosikal ada kemalangan. Pernah kemalangan itu menjadi viral di Facebook. Tapi bukan tentang kemalangan yang saya nak sebutkan. Jadi bila kami stay back ni, kadang-kadang sampai jam 9 lebih, 10 lebih malam kami akan berada di office. Nak kalau ada acara-acara akan datang, events, production yang kita harus lakukan lah. Jadi beliau menceritakan pengalaman yang dikirimkan oleh Azhar ini. Saya antaranya yang akan balik lewat. Sebabnya pertama sekali saya ni belum berumah tangga, masih single. Dan saya kalau balik rumah, saya tak suka bawa balik kerja, nak habiskan dekat rumah. Ada beberapa sahabat saya yang bekerja di syarikat yang sama, dah berkeluarga. Jadi mereka ni cukup time, kadang-kadang lebih awal pulang lah. Mana nak ambil anak sekolah, nak balik dengan isteri dan sebagainya. Jadi pendekkan cerita, kata Azhar, tempat saya ni ada cubicle. Kita tidak ada office yang banyak. Kita ada satu office besar dan satu pejabat yang mana supervisor saya gunakan, manager saya gunakan, bos saya lah gunakan, dan saya ada cubicle. Saya sedang type misal kata beliau sedang bertugas, sedang tekan butang, menaip sesuatu, dan saya dengar dengan jelas bila tengah type ni bunyi suara sama kisi, bunyi orang type sama dengan saya. Saya terhenti seketika. Bila saya berhenti, orang yang sedang menaip tu berhenti juga. Lalu saya berdiri. Daripada tempat duduk saya di cubicle ni, saya berdiri, saya tengok kiri kanan, tengok depan. Siapa ni yang type? Mungkin agaknya saya terbayang-bayang bermain di fikiran. Lagipun dah penat, dah malam. Saya type lagi, nak habiskan dokumen. Casey, kali ni bila saya berhenti, bunyi orang type, orang sedang menaip tu tetap berterusan. Astaghfirullahaladzim, siapa pula yang type ni? Lalu bila saya bangun, alangkah terperanjatnya, saya ternampak arwah yang meninggal tu berada dekat cubicle. Saya nampak bahagian belakang, nampak kepalanya sedang duduk dekat cubicle dia, dan mungkin dia yang sedang menaip pada malam yang sungguh menyeramkan itu. Dalam hati saya, takut kisi, kata Azhar. Dari berdiri saya duduk saya berhenti, tak buat kerja, bunyi menaip tu masih kedengaran. Kisi, saya bangun perlahan-lahan. Saya cuba mengendap, susuk tubuh Azhar yang ada dalam pejabat hilang. Bunyi menaip dah hilang. Saya pun sumbat, laptop saya semua sumbat. Saya ni orang yang suka susun barang-barang. Kali ni tak ada, semua sumbat, sampaikan tak boleh tutup beg. Saya angkat, saya peluk beg, lari keluar. Saya tap, saya bypass. Nasib baik tak payah kunci. Saya keluar, tutup lampu semua. Dia auto lock, pergi dekat lift lobby, turun ke bawah dan tinggalkan office. Saya tak tahu bagaimana nak kongsi dengan rakan-rakan sekerja saya. Saya yakin mereka tak akan percaya pengalaman saya, tapi saya nak kongsi dengan Casey kepada semua untuk misteri jam 12. Wow, cara yang dikongsi sama oleh Azhar ni memang menyeramkan. Saudara, untuk pengetahuan anda, Mediacorp, Ria sekarang ini sedang beroperasi di Mediacorp yang lama di MacRitchie dekat kawasan Andrew Road. Mediacorp baru dah pun pindah. Jadi 80% lah, 80 hingga 90% rakan-rakan yang bekerja di sini dah pindah ke tempat baru. Sekarang ni waktu malam macam ni, office daripada tingkat 2 sampai ke atas semua dah tak ada orang. Dah totally shut down. Hanya tinggal konti. Itu pun ada beberapa stesen dah pun pindah ke sana. Jadi anda bayangkan saya dekat bawah tanah sorang-sorang. Kalau dengar bunyi type tengah bercakap Casey satu hari tu. Kalau awak dengar tiba-tiba keluar lagu je kan, maknanya Casey dah balik lah. Ya. Terima kasih pada semua. Dan terima kasih pada Azhar mengingatkan saya seram dalam office, dalam bawah tanah. Kalau nak tahu kawasan Mediacorp yang lama, iaitu di Andrew Road ini, sebelahnya
adalah kubu Cina. Okey saudara, saya rasa saya nak bercuti habis pun dan lepas ni nak main lagu. Tengok masa pun mungkin tidak mengizinkan untuk saya bercerita terus. Kita akan siapa suruh cerita pasal tak itu? Saya akan teruskan berkongsi pengalaman dalam rancangan misteri jam 12 di Ria 897 FM. Kisah yang pertama ini adalah satu kejadian yang berlaku. Pengalaman ini berlaku bukan di Singapura. Dan ini kisah berlaku di kiriman daripada Kak Jumina. Kak Jumina berkongsi pengalaman beliau ketika dia dan keluarganya menetap di England satu ketika dahulu. Tapi sekarang ini beliau dah kembali ke Singapura lah. Katanya, I'm back to Singapore for good. Tapi sewaktu dia menetap di England, lebih kurang nak dekat 15 tahun, sebab suami telah pun ditempatkan di sana lah untuk bertugas. Beliau tinggal di sana 15 tahun bersama dengan seorang anaknya. Dan peristiwa yang dialami ni, katanya ketika itu saya dengan suami, dengan anak saya, kita bertiga ni telah pun mengadakan satu camping trip. Dan camping trip yang kami lakukan ni, katanya Kak Jumina, adalah di salah sebuah kawasan sungai di England. Tempat ni memang terkenal, tempatnya cantik, pemandangan yang indah, air sungai mengalir, dan kat situ memang ada camping site. Depan kita pemandangan nampak gunung ganang dengan tumbuh-tumbuhan menghijau. It's a beautiful sight, kata Kak Jumina, dan itu satu pengalaman yang kakak tak dapat lupakan. Jadi kata kiriman Kak Jumina ini, bila kakak, anak dengan suami berada di sana, kami sampai sekitar waktu pagi dan kami mulalah mendirikan kemah kami. Kemah kami hanya satu, tapi kemah yang agak besar lah. Dalam kemah tu kami simpan barang-barang peribadi, termasuklah tempat ruang untuk kami tidur anak beranak. Dan di luar kemah pula ada tempat kita bakar, barbecue, dan juga tempat campfire yang disiapkan oleh suami dengan kakak. Apa yang kakak nak ceritakan ni lah, kita berada di sana hanya untuk satu malam sajalah. Kita datang pagi, kemudian akan bermalam semalaman, dan keesokan paginya kita akan pulang ke rumah. Jadi ini antara kisah yang kakak nak ceritakan, yang menakutkan, yang menyeramkan ketika kakak dengan suami dengan anak decide to have a camping night bersama keluarga. Begini kisahnya. Waktu tu bila malam tiba, sebelum masuknya waktu, kalau di Singapura ni mungkin pukul 6, pukul 7 masih lagi terang. Kalau tempat kakak tinggal di England ni, pukul 5 dah gelap sangat-sangat. Jadi kakak dengan anak kita berada dekat luar kawasan kemah. Suami sedang hidupkan api campfire lah untuk kita duduk dan untuk kita berborak-borak sambil menikmati kecantikan, keindahan alam KC. Bila mendongak ke langit, nampak bintang banyak sangat. Memang beautiful katanya. Dan apa yang berlaku KC, kakak ni, anak kakak katanya nak terkencing. Jadi salah seorang dari kami harus temankan anak dan salah seorang harus jaga campsite lah. Takut nanti tempat kami ni dicerobohi oleh binatang-binatang buas, dan kami juga kena jagalah. Jadi suami tanya siapa nak temankan. Kakak pun kata abang temankanlah, dan kakak akan jaga campsite. Jadi suami pun temankan anak pergi ke satu sudut ni untuk legakan dirinya. Kakak duduk dekat depan campfire, sedang duduk ni tengah tunggu suami. Kisi kakak dengar dengan jelas bunyi suara tangisan orang perempuan menangis. Dan kata Kak Jumina, bunyi tangisan itu datang di kawasan campsite kakak, di mana depan ni sungai mengalir dengan deras. Sungai mengalir, kakak tengah duduk, walaupun agak bising dengan air sungai, kakak boleh dengar dengan jelas suara perempuan menangis. Dapat kakak dengar. Daripada duduk, kakak berdiri, angkat lampu suluh, kakak suluh. Daripada satu sudut, kakak pusing untuk suluh dan cuba dengar dengan jelas dari mana datangnya suara tangisan seorang perempuan.
Kemudian pendengar Ria 897, setelah beberapa minit kemudian suami dengan anak pun kembali selepas legakan diri. Pendengar Ria, kata Kak Jumina, setelah kami duduk di depan sambil tu kami bakar ayam untuk makan. Akhirnya bila malam tu nak tidurlah, agak sejuk pada malam tersebut, masuk dalam khemah kami balik. Kakak pun zip khemah, anak di dalam khemah kita ada letakkan lampu dan kita mula baring, dan saya dengan suami ini bila tengah baring kita terdengar suara perempuan menangis. Saya dengar pertama kali, suami belum dengar sebelum itu, katanya Kak Jumina. Bila dengar, saya dengan suami kedua-duanya pandang antara satu sama lain. Anak saya pada waktu itu mungkin tak dengar apa yang saya dengan suami dengar. Cuma yang paling menakutkan, Casey, apabila di dalam khemah kami ni, ya gelap, dekat luar tu agak terang sedikit lah, sebabnya ada api campfire yang masih menyala. Jadi bila api masih menyala, dalam camp gelap, dekat luar tu terang, boleh nampak tahu, kalau sesiapa yang jalan, sesiapa berdiri, boleh nampak siluet ataupun shadow. Kakak dengan suami pandang antara satu sama lain. Kemudian suami cuik tangan kakak, tunjuk belakang kakak. Apabila kakak pusing, terperanjat kisi, boleh nampak susuk tubuh seseorang sedang berdiri betul-betul antara khemah kakak ni, tent kakak, dan juga campfire yang suami hidupkan tadi. Dan kakak dengan suami takut sebenarnya. Takut itu adalah penjenayah yang mungkin nak ceroboh, nak merompak kami. Kakak dengan suami cuba tenangkan diri. Anak dah tidur pada waktu itu, memang tidak tahu apa yang berlaku. Kakak suruh suami bangun dan cuba jenguk dekat luar. Suami bangun dan jenguk daripada lubang kecil dekat pintu. Dia buka zip sedikit, dia tengok. Dan bila suami jenguk, tidak ada sesiapa pun di luar, sebabnya susuk tubuh yang berdiri pada malam tersebut hilang. Kemudian bila kakak dengan suami baring balik, dengarlah sekali lagi suara tangisan. Kali ini pula bila suami tunjuk dekat belakang, tadi nampak satu susuk tubuh. Kali ini kakak nampak lebih dari 10 susuk tubuh yang berdiri rapat-rapat antara satu sama lain. Kakak dah tergamam, dah tak tahu nak buat apa. Kakak hanya istighfar dan membaca Al-Fatihah. Suami pun ikut sama. Dan Casey, setelah lebih kurang 1 jam, bila tengok dekat luar benda tu dah tak ada, buka zip Casey, tengok tidak ada sesiapa pun. Dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, cepatlah pagi. Sebab bila pagi tiba, kakak dengan suami tak nak higi-higi, dengan segera bungkus barang-barang dan terus pulang ke rumah. Itulah antara pengalaman yang pertama bila kakak dengan suami mengadakan night camping bersama dengan anak di salah sebuah kawasan di England. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Pendengar ya, tadi anda dengar sound effect gadis menangis. Ini yang berlaku kepada pendengar kita. Lina namanya. Kata Lina dalam kiriman email kepada saya, berlaku pada tahun 2004. Lina bersama seorang lagi teman wanitanya, kawan kepada Lina. Mereka berdua bercuti tidak jauh, dekat di salah sebuah hotel, dan mereka menginap di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka pergi ke sana untuk 2 malam 3 hari. Menginap di sebuah hotel. Hotel ni agak terkenal sedikit lah. Saya tak nak sebut nama hotel. Anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadi kata Lina, beliau dengan temannya datang pagi, tak boleh check in. Jadi jalan-jalan, makan sana sini, kemudian balik, letak barang, keluar lagi. Kira all out lah. Sampaikan nak masuk malam tu, barulah balik hotel untuk berehat. Mandi, dah bersihkan diri, naik atas katil, buka televisyen untuk berehat. Jadi teman saya ni tengah duduk dengan saya, maklumlah dari pagi keluar sampai malam baru balik. Teman saya terus dah masuk alam mimpi, Casey. Tengah duduk, saya berbual dengan dia, tengah cakap dengan dia ni. Cakap, tiba-tiba dengar. Dia berdengkur, Casey. Terperanjat saya dibuatnya. Saya tulis, alamak, ini tak boleh pakai lah. Orang tengah cakap dengan dia boleh tidur pula. Okeylah, saya pun matikan televisyen.
Saya matikan lampu bilik. Cuma lampu yang menyala adalah lampu tandas. Saya ingat lagi. Mak saya pesan, dalam rumah, lampu yang kau jangan matikan tandas. Lampu tandas saya hidupkan, saya tak matikan. Dan lampu tepi katil, ada panggil night lamp, lampu malam, yang saya juga tak matikan. Jadi tengah baring, saya nak lelapkan mata ni. Hairan, walaupun penat tak boleh tidur Kesi. Kata Lina. Golek kiri, golek kanan, tiba-tiba terdengar dalam bilik hotel kami, di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur, dengar dengan jelas bunyi suara perempuan menangis, Kesi. Siti. Saya kejut teman saya yang bernama Siti, yang sedang nyenyak tidur. Kejut, Kesi, saya tak tahulah teman saya ni tidur. Saya faham sangat-sangat. Kalau ada perang dekat luar pun dia tak akan bangun. Saya yakin ada di antara kita mempunyai teman ataupun adik-beradik yang macam ni. Saya panggil. Dan suara menangis tu makin lama, mula-mula kuat. Makin pelan, makin perlahan, makin perlahan. Dan saya teringat pula pesan ibu saya. Kalau ada bunyi suara-suara yang seram, mengilai, menangis. Kalau suara tu semakin lama, semakin jauh, semakin perlahan, bermakna benda tu semakin lama, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Pendengar 897 FM. Bayangkan suara tangisan yang beliau dengar. Mula-mula kuat. Bayangkan, saya masih boleh dengar Kesi, tapi suaranya halus. Kesi nak tahu tak, bila saya toleh tepi saya langsi dalam bilik hotel, saya tengok bentuk langsi itu macam ada orang tengah diri, sebab dah berbungkus macam orang. Oh, saya cerita saya yang meremang. Almaklumlah, dalam Murtabak MG12. Sendiri cerita, sendiri rasa seram. Jadi Lina terus bercerita. Saya bangun, hidupkan lampu satu bilik. Saya terpaksa kejut teman saya dengan goyangkan bahu kiri dengan kanan. Siti! Baru teman saya terbangun. Apa? Ya, jangan tidur dulu boleh tak? Temanggah aku takut dah. Jadi oleh kerana teman saya terbangun dalam keadaan terperanjat, dia pun tak boleh tidur dulu. Dan akhirnya, malam tu kita sama-sama terlelap dengan TV masih menyala sampai ke pagi. Saya tidak bilang Siti tentang kejadian pada malam tu. Tidak. Saya takut nanti dia pun takut. Jadi saya buat bodoh, Kesi. Malam kedua, bila berada di dalam bilik hotel kami, alhamdulillah saya tak kena ganggu. Tapi bila balik tu, Siti beritahu saya yang dia dengar suara orang menangis. Saya terperanjat. Dia dengar suara orang menangis, kata Siti, ketika dia bangun pada waktu malam nak pergi tandas buang air kecil. Dia dengar orang menangis, dia ingatkan saya yang menangis. Dia cuba menjenguk daripada tandas, saya sedang nyenyak tidur. Dengan cepat Kesi habiskan hajat kecil dia, lari keluar, terus naik atas katil tidur sampai ke pagi. Seram, Kesi. Tak apalah, dengar suara dah meremang. Saya kata pada teman saya yang saya ternampak susuk tubuh di sebalik langsi bila malam tu saya dengar bunyi orang menangis. Terima kasih. Selamat tengah malam, Kesi, para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Pak Yan. Saya ingin berkongsi satu peristiwa. Saya dengan isteri dahulu, satu ketika dahulu, pernah menuri getah. Sekarang ini kami mengusahakan
satu perkara yang lain. Tapi satu ketika dahulu, agak lama dahulu, pernah bertugas sebagai penuri getah. Mencari sesuap nasi sebagai seorang penuri bukan mudah. Kena bangun awal pagi. Kadang-kadang sebelum subuh dah keluar rumah. Dan selalunya, kata Pak Yan, saya akan solat subuh di tengah-tengah ladang getah. Percaya ataupun tidak, saya dengan isteri akan keluar dulu. Isteri akan bangun lebih awal dari saya. Isteri akan siapkanlah makanan yang nak dibawa bersama minuman. Kita keluar suami isteri menuju ke arah ladang getah kami. Pendengar Misteri Jam 12, kata Pak Yan, kawasan ladang getah ni pada pagi-pagi hari macam tu memang sunyi, sepi, sejuk, menyeramkan ada kalanya. Beberapa kali saya dengan isteri dah pernah ternampak, sampaikan dah naik lali dah penampakan makhluk ini. Kita difahamkan itu adalah penjaga penunggu bagi ladang getah kami. Entah benar ataupun tidak, Casey. Tapi beberapa kali yang pertama bila nampak kehadiran makhluk ni, saya dengan isteri menjadi cemas. Takut, bimbang, risau. Isteri dengan saya pada waktu itu pertama kali ternampak ada susuk tubuh manusia. Jarak dari mana kami sedang menuri, kata Pak Yan, dengan susuk tubuh manusia yang sedang berdiri itu, jaraknya lebih kurang dalam, mungkin boleh saya katakan dalam 30-40 meter. Nampak orang berdiri. Jadi pohon getah ni lazimnya akan ditanam, disusun dengan begitu cantik, sedirit melintang, sedirit ke tepi, ke kiri, ke belakang, sedirit. Dan dalam jarak 30-40 meter, kelihatan susuk tubuh berdiri, Casey. Pada mulanya saya dengan isteri ingatkan itu adalah pencuri getah. Mereka ni begini, kadang-kadang mereka akan datang, mereka akan turi getah ketika kita tidur, dan mereka akan bawa lari hasil curian itu. Saya nak marah, isteri kata, bang, jangan bang, kita tengok apa dia buat. Dia berdiri tegak, tidak gerak-gerak, Casey. Daripada saya mula tori pokok yang pertama, pokok yang kedua, pokok yang ketiga, bila pandang dia masih berada di posisi yang sama, tidak bergerak-gerak. Waktu tu jam lebih kurang, kalau tak silap saya, hampir-hampir 5 pagi, 4 lebih pagi. Belum lagi masuk subuh. Saya tetap menuri, susuk tubuh tu masih berada di tempat yang sama sedang berdiri. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, apabila azan berkumandang, azan subuh, sebab kami tinggal dekat kawasan kampung, jadi kampung ni ada surau. Bila surau melaungkan azan, agak kuat, Casey. Walaupun kami jauh, boleh kedengaran sayu suara bunyi azan tu. Toleh lagi, makhluk tu dah hilang. Begitulah hari-hari mendatang, katanya Pak Yan. Bila kami keluar lebih awal, makhluk tu akan berdiri. Kemudian boleh dengar bunyi azan, dia terus akan hilang dari pandangan. Saya dengan isteri tidak tahu, pada waktu itu kami rasa keliru, risau dan bimbang. Akhirnya kami tidak indahkan, buat bodoh, tak nak cuba nak cari pasal, nak cari tahu siapa, apa yang dia inginkan. Jadi akhirnya saya dengan isteri hidup dengan kehadiran makhluk berkenaan hanya setelah 2 bulan lebih, kalau tak silap saya, katanya Pak Yan. Kami pun bertanya dengan kawan-kawan kami. Entah sahih ataupun tidak, tapi mereka semua katakan yang itu bukan manusia. Yang kami nampak tu sebenarnya adalah penunggu kawasan ladang getah. Dia penjaga ladang getah. Barang siapa yang datang nak mencuri, sesuatu akan berlaku. Mereka tak boleh keluar, takut nak keluar dan sebagainya. Wow. Saya dengan isteri bila dengar penjelasan, entah benar kata-kata mereka ataupun tidak, tapi cara mereka
Tegur, memberi teguran, menceritakan hal sebenar, memang senang nak dipercayai. Walau apapun, berhati-hatilah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Misteri Jam 12, Faisal seorang pemandu Uber. Kata beliau, saya dah jumpa ramai penumpang dan ada satu penumpang ni, sampai sekarang saya masih ingat dia lagi. Dia menceritakan dalam perjalanan, dia ajak berbual, saya pun berbual lah. Saya ni kalau penumpang ajak berbual, saya memang suka. Setidak-tidaknya tak rasa bosan dan tak rasa mengantuk. Jadi dia pun ajak berbual, tiba-tiba masuk satu topik. Topik tentang nampak benda. Dia pun memberitahu saya yang dia ni boleh nampak, dia ada third eye. Saya ni sebenarnya Casey, bila orang cakap ada third eye, tak pernah saya percaya. Orang-orang ni semua au-au, kata Faisal. Au-au tu kira banyak bunyi, tapi padahal tak ada apa benda pun. Jadi bila makcik ni lah, dia cakap, kau tahu tak, aku ni boleh tengok benda-benda gaib, kata makcik. Saya pun, okay, interesting dalam hati ni. Oh ya ke? Tengok macam mana? Tengoklah benda gaib ni, tapi tak selalulah aku boleh tengok. Kadang-kadang aku nampak, kadang-kadang aku tak nampak. Apa yang makcik dah nampak? Dia pun ceritakan. Dia kata, kau tahu tak, makhluk-makhluk halus ni semua dekat mana-mana dia ada, kata makcik ni. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengah duduk sorang-sorang, nanti rasa meremang. Bila rasa meremang, maknanya makhluk tu ada dekat dengan kita. Satu. Yang kedua, kenapa meremang? Sebab makhluk tu sedang perhatikan kita. Bila kita tengah duduk, kata makcik itulah, saya pun tak tahu sejauh mana kebenarannya, dekat mana-mana, depan kita ada, dekat pokok ada, dekat belakang, kita takkan rasa kehadiran makhluk ni, sampaikan makhluk ni perasan yang kita ada dekat depan dia. Bila dia tengok, diperhatikan, barulah secara firasatnya tubuh kita akan memberi signal ada sesuatu gaib sedang memerhatikan. Maka itu berhati-hatilah. Kadang-kadang dia akan panggil, kita akan tuli. Kadang-kadang dengan telapak kaki orang ikut kita. Kata makcik, oh ya ke? Tanya saya. Macam, wow, interesting, saya tak pernah dengar, tapi ini pertama kali. Jadi pernah jugalah kadang-kadang saya ni sedang memandu kereta, kenderaan saya tak ada orang, tapi tiba-tiba rasa meremang. Maksudnya dalam kenderaan saya ni ada yang menumpang, yang halus, menumpang kenderaan saya dan sedang memerhatikan saya. Dan kemudian saya tanya dia, makcik tak takut ke nampak-nampak benda ni? Aku tak takut. Takutlah. Aku nak buat macam mana? Sebab itulah aku kalau keluar ni, aku kalau keluar ni, aku keluar pagi petang, tapi tetap ada. Setidak-tidaknya tak seram. Kemudian saya pun okey. Kita pun berbual topik lain. Saya memandu, katanya di sini. Nanti, kata makcik. Saya pun perlahankan kenderaan. Tak apa. Sini, kau berhentikan aku kat sini. Makcik, bukankah makcik nak pergi Avenue 3? Tak apa. Aku nak berhenti sini juga. Kemudian saya pun rasa pelik. Booking lain. Tak apalah. Tapi makcik harga sama tau. Kata saya pada makcik, amboi cat sama kasihlah diskaun wang tak apa, aku bayar. Ambil duit. Tak apa, keep the change, kata makcik. Sebelum makcik tu turun, aku ni nak turun kereta kau. Aku dari tadi lah cuba tak nak. Dia asyik toleh tengok aku je. Makcik ni apa dia cakap? Saya pusing tengok makcik yang tengah nak turun kereta dari belakang ni. Makcik cakap apa ni? Tempat duduk depan kau tu. Dari tadi toleh asyik tengok aku je. Malas aku nak layan. Dia tutup pintu. Terus bulu rumah saya meremang, Casey. Saya pun toleh lah tengok tempat duduk sebelah kiri saya ni. Memang kosong, tak ada orang. Tapi makcik tu cakap ada orang. Sekarang nak percaya ataupun tidak?
Wow, itu dia kisah daripada Faisal, seorang pemandu Uber. Kalau anda dalam situasi Faisal, apa anda akan buat? Makcik tu, mula dia cerita berborak-borak, tiba-tiba keluar topik. Aku ni boleh nampak tau, konon macam aku ada third eye. Buat-buat lagi, Faisal, mungkin Faisal ni seseorang yang tidak percaya, dia tak percaya orang ni ada third eye. Sebab ramai orang akan cakap, dia ni boleh nampak. Tapi hakikatnya selalu ialah nampak, tapi tidak ada yang menarik lah. Sampaikan makcik ni bercerita, dia kata boleh nampak, dia tahu makhluk ni gini dan sebagainya. Tiba-tiba sebelum sampai destinasi, nak pergi Avenue 3, tapi dia sebelum Avenue 3 dah minta turun. Dia kata, tu lah tempat duduk kau depan tu. Asyik toleh belakang tengok aku. Apa akan anda buat? Adakah anda akan terus memandu ataupun anda pun turun? Turun daripada kereta anda untuk mungkin legahkan keadaan dahulu. Mungkin boleh kongsi dengan saya di Facebook Ria 897 FM 669-11897. Silakan. 669-11897. Okey, kisah berikut ini ingin saya kongsi dengan anda. Ini kiriman daripada mana ni? Okey, Nadira berkongsi pengalaman. Katanya, kes ini kejadian berlaku ketika saya bercuti seorang diri. Beliau bercuti seorang diri di Kuala Lumpur. Sebenarnya saya ada ramai kawan dekat KL. Walaupun saya ni rakyat Singapura, jadi ramai kawan saya ni di Kuala Lumpur. Kerana saya pernah menganggotai sebuah kumpulan tarian. Jadi dari situlah kita menjadi kawan dan kita menjadi rapat dengan adanya media sosial seperti Facebook. Jadi pada waktu itu saya telepon ke Kuala Lumpur menetap di salah sebuah hotel. Hotel ni berdekatan dengan sebuah penjara, Kisi. Saya tak nak sebut nama hotelnya, tapi penjara ni dah lama tidak beroperasi dan dah pun nak dirubuhkan. Jadi inilah pengalaman yang dikongsi sama. Duduk dalam bilik hotel. Malam yang pertama saya sampai pada hari Khamis malam Jumaat. Jadi perhimpunan saya dengan rakan-rakan semua kita nak jumpa pada hari Jumaat lah. Sebab hari Jumaat malam tu kita akan berkumpul beramai-ramai, akan makan, keluar, pergi karaoke. Jadi saya sampai hari Khamis tu memang saya sampai lebih awal satu hari sebab ibu saya minta kirim beli barang-barang. Saya takut nanti tak sempat bila ada jumpa members. Saya sampai satu hari lebih awal. Dan hari Khamis malam Jumaat, bayangkan seorang diri, anak gadis seorang diri dalam bilik hotel. Saya dah tidur dekat bilik hotel ni dah banyak kali dah. Tempat yang sama lah beliau menginap. Jadi kejadian yang menakutkan ini berlaku apabila saya sedang menonton TV. Seorang diri, tiba-tiba saya terdengar dalam tandas bilik hotel ni bunyi paip hujan, seperti ada orang hidupkan dan orang buka, orang tutup. Jadi apabila saya bangun dari katil menuju ke arah iaitu tandas dalam bilik hotel, memang paip hujan terbuka. Saya pun pergi dekat paip hujan tu, saya tutup. Tutup. Basah tangan saya tutup. Ambil tuala, saya lap, saya keluar, duduk balik dekat katil sambil sambung menonton televisyen. Sambil tu saya message kawan-kawan yang saya tak sabar nak jumpa mereka. Mereka masing-masing semua sibuk dengan kerja. Dan apa yang berlaku, tengah saya menonton TV lagi, sambil tu sedang makan, sekali lagi bunyi paip hujan. Ada orang buka paip yang saya dah tutup tadi. Sebelum sempat saya bangun nak pergi dekat tandas, belum sempat saya bangun saya terjenguk tau. Saya nampak daripada tandas dalam bilik hotel saya, katanya di sini, ada orang sedang menjenguk saya, Kisi. Wajah hitam belegam, mata warna merah. Saya dengan segera menelefon pihak hotel, front desk, minta bantuan. Saya katakan ada masalah pada tandas saya, air mengalir tak henti. Dalam masa beberapa minit, pihak hotel menghantar seorang lelaki naik ke atas. Kemudian lelaki ni bila sampai depan bilik saya, dia kata pada saya apa tahu? Puan, minta maaf, puan boleh pack barang-barang puan tak? Kita pindah dekat bilik lain. Dia tak ada masuk dalam bilik untuk tengok tandas. Tiba-tiba dia kata, pack barang-barang puan, saya akan tukar bilik puan.
Kemudian yang peliknya, dekat tangan dah ada kunci lagi sih. Dah ada kunci. Saya pun angkat barang-barang semua, sumbat dalam luggage. Tarik keluar, tutup pintu, saya jalan. Awak tak tengok ke tandas? Tak ada puan. Tak apa. Kita tukar bilik lain. Bilik tu memang ada masalah pada tandas. Tapi cara dia bercakap ni, bukan masalah pada tandas tu seperti masalah yang biasa. Cara dia bercakap dengan saya, masalah pada tandas tu seperti ada sesuatu yang misteri berlaku di sebalik tandas. Saya pun tak naklah tanya panjang sebab saya tinggal seorang. Nanti lebih saya tanya, lebih takut pula. Jadi akhirnya dia pindahkan saya ke tingkat yang lain. Tingkat lain, bilik lain, masuk dalam bilik tu. Dapat rasakan situasi dalam bilik yang baru saya dipindahkan ini jauh lebih baik daripada bilik yang saya menetap. Saya rasa ini mungkin satu percubaan untuk kenalkan saya, Kisi. Biasalah yang jaga front desk ni, ada kalanya budak-budak muda tengok saya sorang-sorang, mungkin nak takutkan saya, dia hantar saya dekat bilik tu. Macam-macam dunia ni. Alhamdulillah, dapat tukar bilik jauh lebih baik daripada bilik yang tadi. Kepada yang akan menetap di Kuala Lumpur di salah sebuah hotel berdekatan dengan sebuah penjara, jangan tinggal seorang. Hati-hati.